Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak-anak murid cikgu tahun 5. Okey, jadi hari ini untuk kelas sains tahun 5, kita akan teruskan dengan tajuk haba kita pada subtopik yang seterusnya iaitu pengembangan dan pengecutan bahan. Okey. Untuk buku teks awak boleh rujuk pada muka surat 154. Ini dari buku teks awak lah yang cikgu tengah tayangkan ni. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang cuba tengok. Kita baca, kita tengok situasi dia. Bahan akan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, ini penting. Sekejap, cikgu nak ambil pen sekejap. Ini penting. Ini kita perlu ingat. Bahan akan mengembang apabila menerima haba. Dan bahan akan mengecut apabila kehilangan haba. Apa maksud dia? Maksud dia bahan akan kembang bahan akan kembang bila dipanaskan. Okey, tak nampak. Cikgu turunkan sikit. Okey, kembang bila dipanaskan dan bahan akan kecut bila disejukkan. Okey. Bahan contoh seperti air. Air dia akan mengembang apabila dipanaskan, udara pun mengembang apabila dipanaskan. Dan akan mengecut apabila disejukkan. Okey, sekarang kita tengok situasi ini. Dalam buku teks awak. Milia menuang air panas, dia menuang air panas ke dalam botol minuman. Lalu menutup penutup botol minuman dengan ketat. Beberapa minit kemudian, dia dapati situasi di bawah berlaku. Situasi apa? Tengok gambar pertama, dia tuang air panas. Air panas ni. Yang kedua, terus ditutup air panas tu. Kemudian kita tengok gambar yang ketiga. Botol tu dia dah macam mengembang. Dia dah membesar. Dia membesar. Kemudian air sekali, pop. Penutup botol terbuka. Apakah yang menyebab penutup botol itu terbuka? Tengok. Udara yang terdapat dalam botol minuman mengembang apabila menerima haba dari air panas. Kalau kita tengok dekat sini. Tempat cikgu bulat ni. Di sini ada udara. Bila udara tu menerima, ni udara ni udara menerima haba daripada air panas tadi, jadi udara tu dia akan mengembang. Bila mengembang, dia akan menolak. Memenuhi ruang dalam tu, dia akan menolak dinding botol dan akhir sekali penutup botol akan terbuka. Keadaan ini menyebabkan penutup botol terbuka. Okey, faham yang itu? Jadi di sini dia menunjukkan udara mengembang. Semua benda kalau dipanaskan dia akan mengembang. Termasuk dah plastik ke, kaca ke. Tapi dia taklah mengembang yang terlalu besar sangat. Cuma saiz dia akan bertambah sedikit. Kadang-kadang kita tak nampak pun dengan mata. Okey, seterusnya. Milia mendapati 2 bekas kaca bertindan dan sukar untuk dipisahkan. Situasi ni banyak berlaku di rumah. Contoh, cikgu ada cawan ni. Bekas plastik. Ini melekat ni. Susah. Bekas plastik ni susah. Untuk dibuka. Ketat untuk dibuka. Sama macam Milia, tapi dia menggunakan bekas kaca. Okey, dia kata ketatnya gelas ni. Kemudian apa yang Milia buat? Milia memasukkan ais. Dia memasukkan ais ke dalam bekas kaca yang di atas ni. Dia ada 2. A dan B. Dia masukkan dalam ais dalam bekas kaca A. Kemudian tengok, gelas berjaya ditanggalkan. Kenapa gelas tu berjaya ditanggalkan? Kenapa?
Okey, berbalik kepada fakta kita. Bahan mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Jadi dekat sini, bila gelas tu dua-dua melekat, cikgu zoomkan lah. Okey, bila gelas ni dua-dua melekat, maksud dia ada kita nak kecilkan salah satu, nak bagi senang tarik. Jadi Milia dia memasukkan ais dalam bekas yang di atas ni. Dia nak bekas yang di atas ni kecut sedikit. Kecut sedikit. Bila kecut sedikit, bila dia kecil sedikit daripada bekas B, contoh ni bekas A. Dia masukkan ais dalam ni, bila ais dimasukkan, jadi bekas biru ni dia akan mengecut. Bila dia mengecut, mudahlah untuk ditarik. Faham yang itu? Tapi kalaulah Milia dia masukkan air panas dalam bekas biru ni, apa jadi pada bekas biru ni? Objek bila dipanaskan dia akan mengembang. Bila bekas biru ni mengembang, boleh tak kita cabut dengan mudah? Tak boleh lah kan? Jadi kalau kita masukkan air panas dalam bekas biru ni, susah untuk dibuka. Faham? Jadi kita boleh masukkan ais di dalam bekas yang di atas. Kalau ais tiada, yang ada air panas, boleh juga. Tapi kita kena rendamkan lah bekas plastik yang di luar ni. Kita rendam bekas plastik yang di luar ni dalam air panas. Angkat sikit dan bekas ni akan mengembang, jadi mudah untuk kita tarik. Pisahkan kedua-dua bekas plastik ini. Okey, kita teruskan. Okey, dia kata, mengapakah gelas bertindan dapat dipisahkan? Okey, dia kata apabila ketulan ais diletakkan ke dalam gelas kaca akan mengecut kerana kehilangan haba ataupun kerana disejukkan. Oleh itu, gelas yang bertindan dapat dipisahkan. Bila gelas ini mengecut, dia jadi kecil, senanglah kita nak tarik. Tengok Okey, sekarang cikgu dia ada tanya. Apakah kesan apabila terhadap bahan apabila menerima haba atau kehilangan haba? Mari kita jalankan eksperimen untuk melihat kesan haba ke atas bahan. Okey. Untuk eksperimen ini, ni berbola besi. Kita ada berbola besi di sekolah. Tapi memandangkan kita PDPR dan tak boleh ke sekolah, jangan bimbang, cikgu ada sediakan video berkenaan dengan eksperimen ini. Okey, sekarang jom kita tengok video. Okey, jadi langkah yang pertama kamu tengok berbola besi dengan gelung besi. Untuk yang pertama ni, dia menunjukkan berbola besi tu dapat masuk ke dalam gelung besi dengan sempurna, dapat masuk dengan elok. Kemudian kita panaskan berbola besi itu. Maksud dia berbola besi itu kita kenakan haba. Itu ada api ada api tu Sebenarnya kita tak nampak tapi dia ada api. Api dia sangat kuat. Kemudian kita kita panaskan selama beberapa ketika, lebih kurang dalam 1 minit atau 2 minit. Kemudian langkah seterusnya kita masukkan balik dalam gelung besi tadi. Tak muat. Tidak dapat memasuki gelung. Kenapa bola besi itu tak dapat memasuki gelung? Tadi waktu sebelum menjalankan eksperimen, bola besi itu dapat masuk ke dalam gelung. Tapi bila dipanaskan, bola besi tak dapat masuk dalam gelung. Ini menunjukkan bahawa bola besi itu mengembang apabila dipanaskan.
disejukkan. Jadi bila dia mengembang, saiz dia akan bertambah. Bila saiz dia bertambah, jadi dia tak dapat masuk melalui gelung besi tadi. Kita tengok. Tak dapat, dia jadi ketat. Susah nak tarik. Okey, kemudian tengok apa dia buat. Bola besi yang panas tadi tu, dia masukkan ke dalam air yang buat berasap tu. Panas kan? Dia masukkan dalam air untuk disejukkan. Kemudian dia cuba balik. Bola besi tu dapat berjaya menembusi gelung. Dapat masuk ke gelung. Nampak tak? Bila kita dah masukkan dalam air, jadi berbola besi tu dah jadi sejuk. Bila bola besi dah jadi sejuk, saiz dia akan mengecut. Bila saiz dia mengecut, dia dapat menembusi gelung besi tersebut. Dan insya-Allah, sama-sama kita doa kalau kita dapat balik belajar secara bersemuka, kita akan buat eksperimen ini di sekolah. Tengok. Ini menunjukkan pepejal mengecut apabila kehilangan haba. Okey. Itu eksperimen yang pertama, iaitu eksperimen berbola besi. Ini langkah-langkah dia. Mula masukkan bola besi, nyalakan api. Ini tak ada masalah, ini kita dah buat tadi. Okey, apakah dapat dirumuskan? Jadi apa rumusan kita terhadap eksperimen tadi? Pepejal ataupun bola besi, pepejal mengembang apabila dipanaskan. Dan satu lagi rumusan, pepejal mengecut apabila dipanaskan. Sekarang kita tengok eksperimen yang seterusnya. Kali ini kita menggunakan cecair. Maksudnya kesan haba terhadap cecair. Okey, sama juga kita akan tengok video. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini, Opah nak ajar macam mana cara nak uji pengembangan dan pengecutan cecair. Mari kita tengok. Okey, mula-mula sekali isikan bekas kelalang dengan air yang berwarna merah. Okey, air berwarna merah. Boleh ambil pewarna apa-apa, pewarna makanan supaya dia boleh berwarna lain sikit. Guna warna biru boleh, hijau boleh. Okey, kemudian letak penyumbat dan juga gelas tube gelas. Okey, mula dimasukkan air, kemudian dimasukkan tube kaca dan juga penyumbat dekat sini masukkan penyumbat supaya tak ada udara yang dapat keluar Tube tu adalah salur kaca dengan perlahan dan pastikan ada sedikit air yang lebih di dalam salur kaca tu. Dan kemudian tandakan. Okey, lepas itu masukkan ke dalam air panas dan lihat adakah cecair itu akan meningkat apabila diletakkan air panas. Kamu nampak cecair sudah pun meningkat apabila diletakkan air panas. Ini menunjukkan. Okey. Lepas dimasukkan dalam bekas berisi air panas. Dekat sini cecair tadi dikenakan haba. Jadi cecair tadi dipanaskan. Cecair warna merah tu bila dimasukkan dalam air panas, dia dah dipanaskan dan dikenakan haba. Jadi di situ apa jadi pada aras air? Daripada dekat paras biru, dia terus naik ke atas lebih tinggi. Jadi di sini membuktikan bahawa cecair mengembang apabila dipanaskan. Dia bukan isi padu dia tak bertambah. Air dia tak jadi banyak. Dia tak jadi banyak, cuma dia mengembang apabila dipanaskan. Menunjukkan cecair boleh mengembang apabila dipanaskan. Okey, sebenarnya cecair dalam ni telah mengembang. Okey, tengok bukan main tinggi lagi cecair tu bila sudah dipanaskan dalam masa beberapa minit sahaja. Lepas ni kita akan letak dia dalam air sejuk. Nak tengok adakah cecair ni pula akan mengecut apabila disejukkan. Tengok. Wow.
nampaknya cecair telah pun menurun. Okey, ini menunjukkan dia telah sedang mengecut apabila disejukkan di dalam ais. Itu dia. Cecair sedang menurun di dalam salur kaca yang telah. Okey, tadi waktu dimasukkan dalam air panas, aras air itu tinggi kan? Awak pun tengok kan aras air tinggi. Sekarang bila dimasukkan dalam air sejuk, aras air itu menurun. Ditetapkan. Nampak? Okey, kamu kalau nak buat di rumah kena berhati-hati, okey? Pastikan ada ibu bapa di rumah kerana air panas itu sangat bahaya. Okey. Jangan pula kamu minum air sejuk tu. Sebab air sejuk tu telah pun kotor. Okey, nampaknya cecair sedang menurun dengan laju. Okey, jadi eksperimen ini membuktikan bahawa cecair mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Ini sama macam konsep termometer. Termometer, merkuri. Merkuri. Jadi merkuri tadi bila dipanaskan dia akan mengembang. Jadi dia akan naik sampai atas tinggi termometer. Kemudian bila disejukkan dia akan mengecut. Jadi aras termometer dia akan turun ke bawah. Ini sama macam konsep termometer. Ini arahan-arahan dia tadi. Okey. Tengok apa soalan dia. Jadi rumus apakah yang dapat dirumuskan mengenai aras air di dalam salur kaca apabila kelalang kun direndam dalam besen kaca yang berisi air panas. Bila berisi dalam air panas, aras air meningkat kerana air mengembang, cecair mengembang apabila dipanaskan. Bila dalam ais, cecair mengecut apabila disejukkan. Bila panas dia kembang, bila sejuk dia kecut. Okey, eksperimen yang seterusnya. Eksperimen kita nak tengok kesan haba ke atas udara. Tadi pepejal pun mengembang bila dipanaskan, cecair mengembang apabila dipanaskan. Kita tengok udara. Bila dipanaskan apa jadi? Okey, kita tengok eksperimen yang seterusnya. Pengucutan gas. Selamat pagi kepada semua. Hari ini Pak Cik nak uji pengembangan dan pengucutan gas di dalam bekas. Okey, mari kita tengok. Okey, mari kita tengok. Ini ada ais dan juga ada air panas dan juga botol yang telah diletakkan belon di dalamnya. Okey. Mula kita letakkan belon dan juga botol ini di dalam air panas. Kita nak tengok adakah gas di dalam botol ini akan mengembang ataupun mengecut. Okey, mari kita tengok. Belon sudah bergerak-gerak. Baik, jangan tembaklah. Okey, nampaknya belon sudah menegak. Bagi tepukan untuk belon itu. Maksudnya udara di dalam botol telah mengembang dan menyebabkan belon pun mengembang. Okey. Okey. Di dalam botol tu kosong. Tak ada apa-apa. Hanya ada udara sahaja. Kemudian botol tu dimasukkan di dalam bekas yang berisi air panas. Dan dalam botol tu, atas botol tu dia letak belon. Jadi bila dimasukkan dalam botol di dalam air panas, belon ni dia akan mengembang. Kenapa belon tu mengembang? Sebab udara di dalam botol ini mengembang, jadi dia menolak belon untuk tegak dan kembang. Okey, sekarang kita teruskan. Okey. Sekarang kita nak tengok, kita akan sejukkan pula terus ke dalam air batu, okey. Ais. Adakah belon akan mengecut, udaranya di dalam itu akan mengecut? Kita tengok sama-sama. Mana burung pula tu. Okey, nampaknya itu dia, belon sudah pun mengecut dan jatuh ke bawah. Bagi tepukan. Okey. Okey, bila dimasukkan dalam bekas yang berisi ais ataupun air sejuk, belon tu mengecut. Belon tu mengecut. Seolah-olah macam udara keluar daripada belon tu. Tak, tapi bukan udara keluar. Udara dia mengecut. Bila udara mengecut, jadi belon tadi pun turut kecut.
Okey. Eksperimen ni ada dalam buku teks awak lah. Okey, sekarang kita tengok. Apakah yang dapat dirumuskan mengenai saiz belon apabila botol plastik direndam dalam besin kaca yang berisi air panas? Apa jadi pada belon? Belon mengembang disebabkan oleh udara mengembang. Jadi, di sini kita dapat simpulkan udara mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok apakah kepentingan pengembangan dan pengecutan bahan. Kita tahu tadi setelah eksperimen yang kita tengok dilakukan, semua bahan mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, kita tengok ruang pada kesan haba ke atas bahan akan menyebabkan bahan mengalami pengembangan atau pengecutan. Situasi darah jari buah menunjukkan proses pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian. Okey, ruang pada penyambung besi di jambatan. Ruang yang terdapat pada penyambung besi di jambatan membolehkan jambatan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Ini kalau awak pergi ke Slim River, Jejantas tu, jambatan bawah ada landasan kereta api tu. Okey, dekat situ ada. Dia guna benda ni. Seolah-olah macam ada longkang kecil. Itu kegunaan dia bukan untuk saluran air. Kegunaan dia ialah untuk memberi ruang kepada jambatan tadi itu untuk mengembang apabila cuaca panas. Apa jadi kalau tak ada ruang ini? Kalau tak ada ruang ini, jambatan tu lama-lama dia akan rosak. Sebab bila dia kembang, jambatan bila dikembang, bila waktu tengah hari panas, jadi jambatan dia akan mengembang. Sebab dia ada kandungan besi, ada kandungan batuan, ada macam kandungan yang menyebabkan dia mengembang. Bila jambatan tu mengembang, kalau tak ada ruang, tengok dia akan jadi macam ni. Jambatan tu akan merekah dan rosak. Jalan akan cepat rosak. Jadi sebab tu ini kalau awak pergi ke Slim River, pergi dengan mak atau ayah awak, dekat jambatan yang bawah dia ada landasan kereta api tu, dia ada yang ini. Ada ruang. Bila kereta lalu dia macam macam tu sikit. Ruang pada penyambung landasan kereta api. Terdapat ruang pada penyambung landasan kereta api membolehkan landasan mengembang ketika suhu meningkat. Ini kita jarang nampak lah. Tapi kalau awak berpeluang untuk menaiki kereta api dekat Sea River dia kan, menaiki kereta api ataupun berpeluang pergi ke stesen kereta api, awak boleh tengok landasan dia. Dekat landasan dia ada ruang. Dia sengaja letakkan ruang supaya landasan ni bila tengah hari, bila cuaca yang sangat panas, ada ruang untuk dia mengembang. Jadi kalau dia tak letak ruang, landasan dia akan jadi bengkok. Jadi dia akan rosak. Kereta api lalu dan kemungkinan akan terbabas. Ini kabel elektrik dipasang kendur. Ini jangan awak kata awak tak pernah nampak. Ada dekat nak sampai ke Besau 5 tu ada sebelum kilang Kiara kalau daripada Besau 4 kan. Ini ada kabel elektrik. Okey, tahukah kamu kabel elektrik ni pun mengalami pengembangan dan pengecutan. Kalau awak perasan, kabel elektrik bila waktu tengah hari yang panas, dia akan mengembang. Dia mengembang, macam mana kita tahu dia mengembang? Kabel tu dia akan lentur. Contoh ni lah, ni tiang elektrik kan. Tiang elektrik. Jadi pada waktu tengah hari dia akan kendur macam tu. Kendur. Dia akan kendur. Bila waktu tengah hari. Dan bila waktu petang, cikgu lukis kat sini lah. Bila waktu petang ataupun malam, dia akan sedikit
tegang. Dia akan tegang sikit. Kalau macam tengah hari, dia akan kendur. Dia akan kendur macam tu. Bila petang, kalau awak perasan, dia akan tegang sikit. Jadi kabel elektrik, kalau orang yang nak pasang kabel elektrik tu, dia akan pasang sedikit kendur. Untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Dia tak pasang tegang-tegang, cantik-cantik tegang-tegang. Kalau dia pasang terlalu tegang, nanti bila waktu malam, kabel tu akan jadi terlalu tegang dan kemungkinan akan terputus. Okey. Cikgu rasa itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi sebagai rumusan, 2 saja hari ini yang awak perlu ingat. Bahan mengembang apabila dipanaskan dan bahan mengecut apabila disejukkan. Dan awak boleh aplikasi fakta-fakta ini di rumah. Contoh botol sos, penutup botol sos. Ini memang selalu susah sangat nak buka, susah sangat nak buka. Jadi, apa yang kita perlu buat untuk memudahkan dia buka, kita nak penutup botol sos ini kembang atau besar sedikit supaya kita senang buka. Jadi, cikgu bagi tahu cara dia. Air panas, masukkan sedikit penutup botol kat situ, goyang-goyang sikit, sekejap saja masukkan, kemudian hati-hati penutup botol ni sikit panas, lap sikit dan awak akan mudah untuk buka. Okey. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat #stay safe, stay at home, jaga SOP, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.